السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, tim Suara Sunnah dan juga Promedia Tajdid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada masalah yang keempat, iaitu spesifikasi khuf. Kita masih lagi dalam tajuk menyapu khuf. Dalam pengajian kita yang lalu, kita telah membicarakan antaranya ialah berkenaan dengan perbandingan sarung kaki yang nipis ataupun stokin dan seumpamanya dengan khuf. Itu antara yang telah kita bincang sebelum ini. Juga sebelum itu kita telah membicarakan tentang bagaimana cara nak sapu khuf. Sebelum itu, masalah yang pertama kita membicarakan hukum, perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menyapu khuf di antara mazhab-mazhab yang ada. Jadi pada malam ni kita teruskan pengajian kita pada masalah yang keempat, iaitu spesifikasi khuf. Apa makna spesifikasi khuf? Iaitu yang disebut sebagai khuf itu khuf yang bagaimana? Khuf yang bagaimana bentuknya? Para ulama sepakat mengatakan bahawa menyapu khuf boleh dilakukan pada khuf yang masih bagus. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang khuf yang telah rosak ataupun yang telah koyak. Tentang khuf tadi yang kita bincang sebelum ini, kalau khuf tu elok, tak ada carik, tak ada koyak, tak ada lubang, yang tu tak jadi masalah. Yang tu sepakat. Sekarang Imam Ibn Rushdi dia kata bahawa di kalangan para ulama berbeza pendapat, mempunyai pendapat yang pelbagai. Jikalau khuf tu dia ada lubang, kalau nampak sebahagian daripada kulit kaki, kalau dia koyak, dia carik dah lama, sebagai contoh dia dah haus, dia semakin nipis, maka sebahagian daripada khuf kita itu berlubang. Maka dia kata para ulama berbeza pendapat tentang khuf yang macam ni. Yang pertama, Imam Malik dan para pengikut Imam Malik berpendapat bahawa khuf itu masih lagi boleh digunakan sebagaimana khuf yang tidak ada kerosakan, jikalau kerosakan yang berlaku itu hanya sedikit. Kalau yang rosak tu, yang carik, yang koyak, lubang tu sikit je, maka Imam Malik dan ulama-ulama yang setuju dengan Imam Malik mengatakan bahawa boleh digunakan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah, dia kata boleh guna kalau dia punya koyak tu tak lebih daripada 3 jari. Kadar koyak dia tak lebih daripada 3 jari. Sebab kalau lebih 3 jari dia dah banyak, dah terlalu banyak koyak dia. Kalau kurang 3 jari, maka itu dianggap sebagai sedikit.
Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Manakala pendapat yang ketiga mengatakan bahawa boleh mengusap khuf selama mana dia masih dinamakan sebagai khuf walaupun kadar koyaknya itu besar. Siapa yang kata ni? Imam Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri kata kalau kita pakai tu kita panggil dia khuf dan orang lain pun panggil dia khuf walaupun dia koyak dan koyak dia besar. Walaupun koyak dia besar, orang masih panggil dia khuf. Maka Imam Ats-Tsauri kata masih lagi boleh digunakan. Sah kalau kita sapu di atas khuf. Manakala pendapat yang keempat, itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam salah satu pendapat beliau mengatakan bahawa tidak boleh, dia kata dilarang jikalau yang koyak itu adalah pada bahagian depan sehingga menampakkan jari-jari kaki. Kalau koyak dan nampak jari kaki, maka tidak sah. Dia kata tak boleh. Walaupun sedikit, dia kata. Walaupun sikit. Kalau nampak jari tak boleh. Sekarang soalan dia, tuan-tuan, kenapa para ulama berbeza pendapat dalam masalah khuf yang koyak? Ini yang kita nak belajar, kan? Tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, tujuan kita mengaji ni kepala dia kena rasa pening. Itu baru mengaji. Kan? Kalau style duk menyandar, nak dengar cerita ustaz buat kelakar, yang tu bukan mengaji. Kan? Tuan-tuan nak menyandar kat belakang tak apa. Apa ni bukan tak boleh. Kan? Maksud saya ialah datang ni nak dengar je. Jadi otak dia tu dia tak mau nak jalan. Tujuan kita mengaji dia kena rasa pusing tu dia kena ada. Apa ni macam main lah. Bila kita main bola, dia kena ada rasa sakit, rasa penat. Itu baru main. Kalau pergi main, berpeluh pun tidak, yang tu bukan main. Jadi mengaji ni tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar pendapat pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, datang pula pendapat yang keempat Imam Syafi'i, kita rasa apa yang banyak sangat pelik ni. Itu baru mengaji. Itu baru dinamakan mengaji. Maka Al-Imam Ibn Rushdi kata, sebab apa berlakunya ada 4 pendapat ni? Kenapa para ulama berbeza pendapat? Imam Malik kata lain, Abu Hanifah kata lain, Ats-Tsauri kata lain, Imam Syafi'i pula lain. Pasal apa? Baik, dia kata, sebabnya ialah kerana berlakunya perubahan hukum, iaitu daripada difardukan, diwajibkan membasuh kaki kepada menyapu kaki, kepada mengusap kaki. Asalnya basuh, itu yang dikatakan anggota wuduk. Kaki kita basuh kan? Kita basuh kaki. Tapi orang Melayu kita tengok setengah tu dia basuh, setengah tu dia cucur je air. Apa ni orang Perlis panggil apa? Cucur juga. Air tu kita siram je atas kaki. Tu istilah dia apa? Apa? Jirus. Jirus. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mandi tu tuan-tuan basuh badan ataupun tuan-tuan jirus je air atas badan? Kalau jirus air atas badan, yang tu orang tak panggil mandi. Yang tu orang panggil mandi kerbau. Mandi juga, tapi mandi kerbau. Yang kata mandi ni dia kena ada basuh baru mandi. Kita gosok kepala kita, hak mana ada daki ke apa ke, muka kita, bawah ketiak ke apa ke, daki yang mana ada kita gosok kan. Ambil sabun, itu baru kita mandi. Kita basuh badan kita tu, itu yang kata mandi. Kalau setakat jirus, orang tak panggil mandi macam tu. Walaupun ada orang mungkin dia kata mandi, tapi mandi yang tak sempurna. Sama macam ambil air semayang. Setakat tuan-tuan jirus air atas kaki ataupun atas anggota wuduk, itu sebenarnya dia bukan basuh yang sebenarnya. Walaupun sah. Setakat nak ambil sah, dia sah.
Macam makan nasi ya, makan nasi saja. Sah tak? Sah. Makan nasi saja. Tapi tak sedap lah. Lauk tak ada, sambal tak ada. Dia nak kena ada semua tu baru sedap makan nasi. Maka tuan-tuan sekalian, wudu yang kata basuh ni ialah kita basuh sungguh. Kan kita basuh. Maka bila basuh, para ulama mengatakan bahawa daripada basuh tu wajib basuh anggota wuduk yang tertentu, tiba-tiba pergi tukar kepada mengusap khuf. Bila mengusap khuf, kulit kaki kita tidak terkena air. Kulit kaki tidak terkena air. Bila kulit kaki tidak terkena air, di mana air? Air itu hanya disapu sekadar syaratnya sahaja. Ambil syarat je, sapu ke atas, betul tak? Sapu ke atas. Yang kita belajar tata cara sapu khuf. Sapu macam tu je. Dan kita tak basuh pun khuf. Kita tak basuh khuf. Hanya air yang melekat pada tapak tangan, kita sapu ke atas. Itu sahaja sapu khuf. Maka dia kata oleh kerana bertukarnya hukum fardu daripada basuh kaki kepada sekadar sapu di atas khuf, dia kata, maka soalannya ialah, apakah kerana tempatnya yang tertutup? Adakah sebab kaki itu ditutup menyebabkan hukum tadi bertukar, atau kerana adanya kesusahan jikalau membuka khuf? Hak mana satu? Adakah sebab tertutup menyebabkan hukum tadi bertukar, ataupun sebab nak buka kasut khuf tu susah, menyebabkan diberi rukhsah kepada kita sekadar basuh lalu ke atas je? Ini antara punca berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana khuf yang koyak kecil ataupun koyak besar dan sebagainya. Imam Ibn Rushdi kata, ulama yang berpendapat dengan alasan hukum fardu tadi bertukar kerana tertutupnya kaki. Pasal apa Allah Ta'ala bagi rukhsah? Kerana kaki tertutup, dia kata. Kerana kaki tertutup. Maka apabila rukhsah diberikan kerana kaki tertutup, para ulama ini berpendapat bahawa tidak boleh sapu di atas khuf yang koyak kerana kaki itu nampak. Hukum tadi bertukar sebab kaki tertutup. Jadi bila koyak nampak kaki, dia kata, maka tidak boleh kita menyapu di atas khuf. Lalu dia kata fardu tadi daripada mengusap, dia kembali semula kepada basuh sebagaimana biasa ketika kita berwudu. Sebab kenapa nak sapu atas khuf sedangkan dah nampak kaki? Itu alasan ulama yang mengatakan bahawa sapu di atas khuf diberikan kelonggaran kepada orang-orang Islam dengan alasan kerana kaki tadi tertutup. Tak boleh nak basuh, dengan sebab dia tertutup, kita sapu ke atas. Satu. Yang kedua, dia kata, manakala ulama yang menyatakan bahawa alasannya adalah kerana susah, mereka berpendapat bahawa koyak tidak menjadi masalah selama mana masih dinamakan khuf. Yang pendapat yang kedua ni, alasan yang kedua, dia kata sebab susah nak buka kasut. Susah ni tuan-tuan, dia ada banyak takrif susah. Baik, kita balik semula yang kita mengaji sebelum ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah huraikan kepada tuan-tuan takrif susah ni. Yang kata susah ni apa dia? Sebelum ni saya pernah sebut dekat tuan-tuan. Satu contoh takrif mudarat. Contoh yang saya bawa kepada tuan-tuan tentang rokok, kan? Yang kata rokok ni dia mudarat tu mudarat yang macam mana? Menyebabkan ada ulama yang kata haram, ada ulama yang kata makruh. Sebab mereka berbeza pendapat tentang takrif mudarat tersebut. Adakah mudarat itu dia datang secara tiba-tiba, atau mudarat itu dia datang terlalu jauh, lambat sangat untuk datangnya penyakit kepada kita. Satu lagi contoh yang saya sebut kepada tuan-tuan sebelum ini, iaitu tentang kenapa kita boleh sembahyang sambil duduk.
Ni siapa yang duduk atas kursi kan? Pasal apa dia sembahyang sambil duduk? Adakah dia langsung tak boleh berdiri, ataupun dia boleh berdiri tapi dia goyang, ataupun dia boleh berdiri tetapi kalau dia sembahyang sambil berdiri dia tidak khusyuk? Malah ulama Syafi'iyah sendiri, ulama mazhab Syafi'i sendiri berbeza pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai contoh dengan Imam Ramli, dua orang ni dia berbeza pendapat. Yang kata dibolehkan sembahyang dalam keadaan duduk kerana apa? Adakah kerana kita memang tak boleh berdiri? Kalau berdiri je jatuh. Ataupun boleh kita sembahyang sambil duduk kerana kita boleh berdiri, tetapi kalau kita berdiri kita jadi tak berapa khusyuk. Pasal apa? Duk bimbang, takut huyung ayang dan sebagainya. Berdiri boleh, tapi ada kemungkinan yang boleh menyebabkan kita jatuh, menyebabkan kita duk bimbang. Jadi sembahyang tak khusyuk. Sebab duk bimbang, duk risau je. Maka dengan sebab itu ulama Syafi'iyah sendiri berbeza pendapat tentang takrif tidak mampu berdiri itu apa. Kita nampak kan? Ini yang kata fiqh. Fiqh ni dia macam tu sifat dia. Maka macam inilah juga tuan-tuan sekalian, bila pendapat yang kedua mengatakan bahawa jikalau berlaku susah nak buka kasut. Nak tanya tuan-tuan, buka kasut ni susah ke? Buka kasut biasa je buka kasut kan? Tapi bila kita dalam perjalanan, kita dalam cuaca sejuk sebagai contoh, ataupun kita ada masyakkah yang tertentu, jadi bila kita nak pakai kasut, nak buka kasut, dia bagi kerja lebih kat kita. Padahal ikut logik kita bukan susah pun buka kasut, tapi bila tambah kerja tu, itu dianggap sebagai kesulitan di dalam fiqh. Maka bila dianggap sebagai kesulitan, walaupun biasa je kita buka kasut ni, tetapi diberikan rukhsah, kelonggaran kepada kita untuk kita sapu di atas khuf tadi. Maka dengan sebab itu mereka kata bahawa bagi sesiapa yang berpendapat bahawa diberikan rukhsah, diberikan kelonggaran dan boleh kita sapu di atas khuf, walaupun khuf tadi dia berlubang, dia koyak, maka boleh kita sapu di atas khuf walaupun nampak ibu jari, nampak jari kaki, nampak kulit kaki, nampak buku lali, nampak tumit dan sebagainya. Kerana dia kata walaupun nampak, tetapi bila kita nak buka khuf tadi, dia mendatangkan kesulitan kepada kita. Sedangkan agama datang kepada kita untuk menghilangkan kesulitan kepada manusia. Manakala ada di kalangan para ulama yang kata koyak mesti dibezakan, sama ada koyak sedikit ataupun koyak yang banyak, kerana itu dianggap hanya merupakan istihsan, iaitu sesuatu yang menganggap sesuatu itu baik. Jadi kalau kita tengok benda tu sikit, semua orang kata sikit, tak ada apa ni, sikit je, maka itu dianggap sebagai sedikit, maka boleh kita sapu di atas khuf. Dia macam darah lah kan? Darah yang ada pada pakaian, nak kira najis ke tak najis? Dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh, bila tengok darah kan, darah itu najis dalam mazhab Syafi'i. Walaupun Albani dan sebagainya dia kata bahawa yang najis ni kalau darah tu mengalir. Kalau dia dah kering, kena pada baju, tak timbul masalah najisnya darah. Itu pendapat sebahagian di kalangan para ulama. Maka fiqh mazhab Syafi'i, dia kata bahawa katalah darah tu ada pada baju kita. Darah bila dia ada pada baju, dia najis dalam mazhab Syafi'i. Bila dia najis, soalnya ialah sebanyak mana darah itu yang dihukum sebagai najis. Sebab kalau dia sedikit, ia dimaafkan. Maka sebahagian ulama berpendapat bahawa selagi mana pada urufnya, tanya siapa-siapa, semua orang kata oh sikit je kan. Tanya 2-3 orang, semua kata sikit je, maka itu dianggap sebagai sedikit dan dia dimaafkan. Nampak tak? Jadi takrif sedikit ni tuan-tuan, dia bergantung kepada masyarakat setempat. Jadi kalau semua orang kata sikit, sikit lah. Baik.
Maka Al-Thawri dia kata bahawa dahulu khuf kaum Muhajirin dan Ansar tidak sunyi ataupun tidak khuf mereka itu boleh dikatakan hampir ke semua khuf mereka itu koyak sebagaimana khuf yang lain. Sebab Muhajirin tuan-tuan, terutamanya kaum Muhajirin, mereka ni orang yang migrate dari Mekah pergi ke Madinah selai sepinggang, perjalanan yang jauh. Maka kasut ataupun khuf ni tuan-tuan, kalau koyak benda biasa. Ansar sekalipun, walaupun mereka berasal dari bumi Madinah, tapi sebahagian daripada orang-orang Ansar adalah orang yang miskin. Walaupun ada yang kaya, tapi ramai juga yang miskin. Maka biasa khuf ni koyak. Sebagaimana baju kita koyak, seluar tu koyak dan sebagainya. Cuma orang zaman sekarang je tuan-tuan, kita nak jumpa yang pakai baju koyak tu payah. Kecuali fashion. Sekarang ni fashion baju koyak. Saya tanya ada satu kenal lah dia. Kan? Baju dia beli tu berapa? Sebab dia koyak. Kan? Dia ada koyak dekat lengan sikit. Dia ada koyak dekat atas dada sikit. 100 lebih tuan-tuan. Baju t-shirt je. T-shirt je tapi dia koyak. Bukan baju lama, baju baru beli. Ada brand 100 lebih baju koyak. Cuba tuan-tuan bagi baju koyak tuan-tuan dekat baju hak recycle. Kena maki tuan-tuan. Kena maki. Apa bagi baju koyak? Tapi nak kata trend, kan fashion ni tuan-tuan. Hak koyak itulah bagi brand, buat bagi elok sikit, hak koyak itulah orang sanggup beli dan harga dia mahal. Sama juga dengan baju yang style nampak comot. Dulu tuan-tuan, baju color lain sebelah, belah ni color lain, atas color lain, bawah color lain, ni baju orang miskin. Kain tak cukup. Kain tak cukup. Itu yang color lain, jenis kain pun lain, atas tu kain nipis, bawah tu tebal sikit, kanan tu nipis, macam-macam lah. Sekarang hak itulah hak orang beli dengan harga yang mahal. Pasal apa? Trend, fashion. Dulu orang gunting rambut ni nampak kemas, sama. Itu yang kata pakar gunting rambut. Sekarang ni style gunting rambut sengit, hak itulah hak mahal tuan-tuan. Kita pun tak faham. Dia nipis sini, dia panjang ke atas, lepas tu dia macam hirih pula ke tengah. Kita kata ni tersilap gunting ke apa? Oh dah, hak ni hak mahal ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, try. Pergi dekat kedai gunting, bagi tahu nak fashion tu, agak-agak RM7 tak? Dapat tak RM7, RM8? Tak dapat tuan-tuan. RM10 tak dapat, lebih daripada tu. Dulu kita kata gunting rambut ni mesti tukang gunting baru nak belajar. Tukang gunting lesen L. Gunting rambut macam tu. Pasal apa? Trend. Kan? Fashion. Ini masalah dia tuan-tuan. Tak apalah, kita tinggal cerita tu. Tetapi dalam fiqh, maka para fuqaha mengatakan bahawa biasalah kaum Muhajirin dan Ansar zaman dahulu, Al-Thawri antaranya, yang mengatakan bahawa orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi dulu, pakaian mereka termasuk kasut yang mereka pakai yang dipanggil sebagai khuf memang koyak. Dia kata jikalaulah koyak itu menyebabkan tidak sahnya kita sapu di atas khuf, sudah tentu ia sudah dibicarakan oleh para sahabat. Tetapi tidak ada satu riwayat pun di kalangan sahabat yang melarang atau yang mengatakan bahawa tidak sah sapu di atas khuf. Maka Imam Ibn Rushdi kata ini adalah masalah yang tidak ditetapkan hukumnya oleh asy-syari'. Dia kata, Imam Ibn Rushdi kata ini adalah masalah yang tidak disebut dan tidak ditetapkan hukum dia oleh Allah Ta'ala.
Maka bila tidak ditetapkan oleh hukum Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan kelonggaran, kemudahan, keringanan yang memang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala untuk hamba dia. Ini satu bentuk kemudahan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba dia. Seandainya ada hukumnya, padahal ini adalah masalah yang banyak terjadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Kalau benda ni memang benda penting sungguh, mesti benda ni Nabi bagi tahu. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Maknanya kalau benda tu memang benda penting, mesti Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab tu kita kata bahawa benda yang tak patut kita nak beratkan diri kita, jangan kita beratkan diri kita. Tuan-tuan ingat saya pernah cerita dulu. Ada orang, dia naik motosikal, dia nampak anjing melintas depan dia masa hujan. Dia tak habis dah tayar motosikal dia, dah kata. Pasal apa? Nak kena samak tayar motosikal. Pasal apa nak kena samak? Pasal dia nampak anjing tu melintas. Saya kata, Haji nampak tak yang tayar tu pergi pijak atas tapak kaki anjing? Dia kata, Ustaz, kalau ikut logik lah, dia kata, tapak kaki anjing bukannya jauh-jauh, dia dekat-dekat dia kata. Oh, dia fikir sampai tara tu. Saya kata, Haji, motosikal ni kita bukan buat semayang. Tapi dia kata, motosikal saya, dia kata, saya parking, tempat parking kereta depan pintu rumah, dia kata. Nanti saya pijak dengan selipar. Lepas tu nanti anak saya main dekat pos kereta tu. Nanti dia masuk dalam rumah. Dia bawa sampai tara tu, tuan-tuan. Kalaulah macam tu, tuan-tuan, satu amalan agama yang betul, sudah tentu sahabat pun dah fikir lagu tu. Tuan-tuan pernah dengar tak Abu Bakar Siddiq ke, Umar Khattab ke, Uthman bin Affan ke, Sayyidina Ali ke, siapa? Kan? Ibnu Umar ke, Ibnu Abbas ke, duduk kata, aku nampak anjing melintas. Ni aku pijak sikit lagi kena dekat tapak kaki anjing. Pernah tuan-tuan dengar lagu tu? Tak pernah kita dengar para sahabat dia punya menyelidik pasal tapak kaki anjing dan kenajisan anjing sampai ke tahap tu. Tak ada. Di kalangan tabi'in ada kita dengar benda-benda macam ni. Atta' bin Abi Rabah, Tawus dan sebagainya, ada kita dengar? Tak ada. Habis yang kita dengar siasatan yang begitu detail ni datang daripada siapa? Nanti tayar motosikal kena dekat tapak kaki anjing, nanti tayar motosikal balik kat rumah, nanti anak dia main. Ni soalan-soalan ni daripada siapa? Daripada sahabat tak ada, tuan-tuan. Di kalangan para tabi'in tak ada. Tapi soalan ni datang daripada siapa? Tuan-tuan tengok di keliling kita, soalan-soalan ni datang daripada orang yang ada penyakit was-was. Orang yang ada penyakit was-was. Dia takbir banyak kali, dia basuh kaki banyak kali daripada orang, dia masuk tandas lebih lama daripada orang. Benda hak dia buat semua berulang-berulang yang tak perlu dia ulang sebenarnya. Maka dia datang soalan-soalan yang tidak berguna ni, soalan-soalan yang sia-sia. Maka sebab itu para ulama dia tetapkan satu kaedah. Dia kata kalau benda tu tidak dititik beratkan oleh para sahabat Nabi, tidak dititik beratkan oleh para tabi'in, ini semua generasi-generasi awal, tuan-tuan, yang mana penghayatan Islam mereka jauh lebih baik daripada kita. Kita tak boleh nak mendabik dada bahawa kita lebih baik daripada mereka. Tetapi di kalangan mereka tidak ada seorang pun yang kita dengar mereka soal, investigate, selidik benda-benda yang macam tu. Tak ada, tuan-tuan. Maka sebab tu, tuan-tuan, kalau ada babi melintas, potonglah tempat dia melintas, tak jadi masalah. Ke tuan-tuan U-turn. Ni perkataan popular 2-3 hari ni, U-turn.
Kan? Oh tak boleh babi melintas, baik aku U-turn pusing kok jauh. Sanggup pusing kok jauh tu pasal apa? Pasal sikit lagi kalau aku pergi juga mesti tayar kereta pijak dekat bekas tapak kaki babi, sikit lagi nak kena samak 7 kali pula. Yang ni semua menyusahkan amalan agama yang tidak pernah timbul di kalangan generasi terbaik yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah. Ada kawan kita, na'udzubillah tuan-tuan, dia accident. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, saya naik motor. Tiba-tiba babi tu melintas," dia kata. Babi sungguh, dia kata. Babi tu melintas, dia kata. Babi sungguh, dia kata. Nama pun babi. Dia melintas, dia kata. Kita duduk tengah speed, laju 100 lebih naik motor. Motor dia motor Kawasaki. Tak dan, brek memang tak dan lah, tengah laju. Berguling. Badan dia ni tuan-tuan, kulit ni habis. Sebab dia berguling. Dia tanya, nak kena samak tak? Saya soalan lagu ni saya pening nak jawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan apa ni, macam mana nak jawab tu, macam mana? Saya tanya dia, pasal apa nak kena samak? Ustaz, dah langgar babi dah tak? Habis kalau langgar babi, yalah dah tersentuh dengan babi. Saya tanya dia, macam mana enta tahu yang tersentuh dengan babi? Dah langgar babi, memang sentuh babi dah tu. Allah, payah tuan-tuan. Orang ni tuan-tuan, dia sampai tahap tu dia fikir. Kita ni, dah kita terlanggar babi, kena dekat tayar ke, kena kat mana, kita nak ambil tahu buat apa? Kecuali tuan-tuan pergi peluk babi tu. Kalau tuan-tuan pergi peluk babi, itu cerita lain. Yang tu ada hukum dia. Tapi kalau tuan-tuan terlanggar lagu tu, tuan-tuan pun tak tahu melanggar macam mana, kita tak tahu. Tapi memanglah langgar babi. Nanti tuan-tuan akan tanya Cina kat kedai, "You tukar tak tayar ni? Kalau tak tukar tayar nak kena samak tayar ni." Susah. Jadi kita ni sampai soalan-soalan yang kita kemukakan itu memberatkan amalan agama. Sampai bila kita dah koyak terkulit apa semua, duk fikir lagi ni, nak kena mandi samak ke macam mana? Susah tuan-tuan. Bila kita melampau benda yang tidak dibebankan ke atas kita, kita nak bebankan ke atas diri kita. Sedangkan syarak diam dalam perkara-perkara yang macam ni. Dan syarak bila dia diam dalam perkara-perkara macam ni, itu menunjukkan kemudahan kepada kita. Sama macam yang kita pernah bahas sebelum ini. Buang air besar, kita qada hajat, buang air besar, bila nak basuh tu nak kena guna jari tak nak kena masuk dalam tu. Tuan-tuan cari dalam kitab fiqh. Saya challenge tuan-tuan, cari dalam kitab fiqh. Jangan kitab fiqh yang pelik-pelik ni. Kitab fiqh dalam mazhab, kitab fiqh yang muktabar dalam setiap mazhab, tunjuk kepada kita mana dia imam mazhab yang sebut terang-terang kena guna jari jolok masuk dalam bahagian tu. Ada ke tak ada? Tak ada. Yang kita jumpa ni kat mana? Bila ada setengah-setengah orang, kononnya dia tu detail, konon dia sangat berhati-hati dalam masalah najis, maka dia keluarlah pendapat-pendapat yang pelik-pelik. Pendapat yang pelik ni tuan-tuan, kalau tidak membebankan orang, tahan lagi. Tapi bila dia membebankan orang, boleh menyebabkan susahnya orang dalam bersuci, dalam isu taharah, maka ini antara isu-isu yang kita kena abaikan. Janganlah duk ambil tahu sangat benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat tuan-tuan. Masalah yang kelima, iaitu batasan waktu bersuci dengan mengusap khuf. Apakah batasan waktu bila kita mengusap khuf? Yang kita duk dengar sebelum ni, ada tempoh hari-hari yang tertentu. Berapa hari? 3 hari ke? 4 hari ke? Ada tempoh masa tak? Ini yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi. Maka dia kata para ulama fiqh mempunyai pelbagai pendapat. Satunya pendapat Imam Malik. Imam Malik kata mengusap khuf tidak dibataskan dengan waktu.
Dan orang yang memakai khuf boleh mengusapnya selama mana belum dia buka khuf dia dan dia belum berjunub. Selama mana dia pakai khuf tu, kasut dia tu, dan dia tak buka, maka selama itulah dia boleh sapu di atas khuf selagi dia belum berjunub. Cuma tuan-tuan, siapa dia yang pakai kasut tak buka-buka kasut ni? Kita kok mana kita akan buka juga. Pasal apa? Tak selesa kan? Bila kita pakai kasut lama sangat, kita pun tak selesa. Tapi katalah tuan-tuan, tuan-tuan bermusafir ataupun duduk dalam hutan. Macam apa? Tentera kan? Geng-geng. Apa ni kita kata? Geng askar yang ada kepakaran yang tertentu. Komando sebagai contoh. Maka dia orang ni takkan nak buka boot tu pakai selipar dalam hutan. Dalam hutan orang tak pakai selipar. Dia mesti pakai boot dia. Pasal apa tuan-tuan? Boot dia tadi, tapak dia memang satu tapak yang khas. Kan, tapak yang khas, special. Sebab tapak tadi, kalau pijak duri ke, pijak apa ke, dia boleh tahan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok boot tentera ni, dia direka yang mana kalau dia terpijak bahan letupan yang tertentu, bukan kata tak cedera, tapi dia meminimalkan. Dia boleh mengurangkan kadar kematian ataupun tahap kecederaan yang tertentu. Jadi dia kena pakai boot, dia kena pakai kasut dia yang khas tadi. Katalah tuan-tuan bertugas dalam hutan, pakai boot, nak buka memang susah sebab boot dia tinggi kan, dengan tali dia tu dia ikat sampai tinggi tu kan. Maka bila kita setiap kali nak ambil air sembahyang nak kena buka boot, susah. Katalah seminggu operasi dalam hutan, 2 minggu operasi dalam hutan. Zaman komunis dulu, kalau tuan-tuan masih ingat zaman komunis. Dan komando, kalau dia berjalan dalam hutan, dia ada berjalan dengan cara berjalan yang khas, yang bukan macam kita. Kita tuan-tuan sini ke sana agak-agak berapa minit sini ke pintu tu, berjalan macam kita ni seminit tak sampai kan. Daripada tempat ni jalan kat pintu tu seminit tak sampai, sebab kita berjalan biasa je. Tentera biasa pun bila dia meronda dalam hutan, bila dia pergi tu dalam jarak 100 meter 200 meter sekejap je, seminit lebih, 2 minit 3 minit, sebab berjalan biasa. Tapi komando bila dia ada operasi dia, bila ada dia gerakan-gerakan tertentu, operasi yang tertentu, dia berjalan tersangat perlahan dan tersangat berhati-hati. Sehingga kan jarak yang dekat pun, yang kita berjalan hanya ambil masa seminit, 2 minit, 3 minit. Tetapi apabila dia berjalan komando ni tengah malam dan dia tidak mahu ranting itu berbunyi, dia tidak mahu daun-daun dalam hutan itu berbunyi, maka langkah dia langkah komando kan? Sehingga menyebabkan orang yang tidur dalam hutan tak akan terdengar pijakan ranting ataupun pijakan daun. Maka dia berjalan tersangat perlahan. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, gerak kerja dia, pergerakan dia dan sebagainya, semua tu dia ada, SOP dia dan sebagainya. Nak buka boot tak boleh, nak buka boot tak boleh kan. Jadi mungkin seminggu, 2 minggu, jadi macam mana keadaan dia? Oh ustaz, saya kena buka boot ustaz sebab saya mazhab Syafi'i. Payah kan, dah payah tuan-tuan lagu tu kan. Maka sebab tu kita mengaji ni tuan-tuan, kita tahu bahawa rupa-rupanya bila aku tak buka boot ni, ada pendapat antaranya Imam Malik yang berpendapat bahawa selagi mana dia tidak buka kasut dia, khuf dia tadi, boot dia tadi, sebab susah, dia komando umpamanya, maka selama itulah dia boleh mengusap di atas khuf. Baik. Manakala pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahawa mengusap khuf dia ada batasan waktu yang tertentu. Berapa hari itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kata ada batasan waktu. Baik. Soalan Imam Ibn Rushdi, dia kata sebab apa berlaku perbezaan pendapat? Pasal apa ulama berbeza pendapat? Dia kata kerana ada perbezaan riwayat tentang hukum berapa lama sapu khuf ini. Dia kata sekurang-kurangnya ada 3 asar
ada 3 riwayat yang berbeza. Yang pertama dia kata riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Hadis ni dalam sahih Imam Muslim. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 ayyam, 3 hari, walayaliyahun, 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Siapa yang bermusafir 3 hari 3 malam. Manakala bagi orang yang bermukim, yang tidak bermusafir, 1 hari 1 malam. Mana 1 hari 1 malam? Sebahagian ulama kata maksud 1 hari 1 malam ialah 5 waktu semayang. Itu satu ta'rif. 5 waktu semayang. Siapa yang tidak bermusafir, dia boleh sapu atas khuf 5 waktu semayang. Satu lagi ta'rif, 1 hari 1 malam, maksud dia ialah 24 jam mengikut kiraan waktu kita sekarang. Mana bila dia start dengan khuf dia tadi pukul berapa? 8 malam. Maka dia sampai 8 malam esok. Itu yang dimaksudkan sebagai 1 hari 1 malam mengikut ta'rif yang kedua. Itu satu riwayat. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ialah hadis Ubay bin Imarah. Annahu qala, ya Rasulullah, a'amsahu 'ala al-khuf? Qala na'am. Qala yawman? Qala na'am. Qala wa yawmain? Qala na'am. Qala wa thalatha? Qala na'am. Hatta balagha 7. Thumma qala imsah ma badalak. Dia kata bahawa dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku sapu khuf? Nabi jawab, ya boleh. Dia tanya lagi, sehari ke? Sehari? Nabi jawab, ya. Dia tanya lagi, 2 hari? Nabi jawab, ya. Dia tanya lagi, 3 hari? Dia kata, ya, sampai 7 hari. Tengok Nabi sabar sungguh. Tanya, 1 hari boleh? Dia kata boleh. 2 hari? Boleh. Kalau kita kena 3 hari, bagi penampak hari. Kan? Tanya, 1 hari boleh, 2 hari? Kita tanya lagi. Jadi Nabi sabar tuan-tuan. Jawab soalan ni, kena sabar. Kalau kita nak bimbing orang, nak didik orang, kalau kita tak sabar tak boleh. Nabi ni tahap kesabaran dia sangat tinggi. Yang kita kena belajar. Sampai 7 hari, Nabi kata. Kemudian baginda bersabda, sapulah sesuka hatimu. Hadis ni hadis Abu Daud dan juga At-Tahawi. Tapi hadis ni ulama kata hadis ni dhaif. Kan? Hadis ni dhaif mengikut pendapat ulama, antaranya Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia kata riwayat yang kedua ni adalah riwayat yang dhaif. Manakala yang ketiga, Safwan. Ini hadis Safwan. Kunna fi safarin fa amarana dia kata kami, kunna fi safar, dia kata kami ni, masa tu dia kata kami ni duduk tengah dalam permusafiran. Dia duduk tengah bermusafir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami supaya tidak membuka khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kerana junub. Akan tetapi yang demikian tidak berlaku kerana kencing, tidur ataupun buang air besar. Mana kalau kita pakai khuf, kan, kalau kita pakai khuf, kita buang air besar, boleh tak? Boleh teruskan sapu khuf walaupun kita dah buang air besar. Kita pakai khuf, pakai kasut yang menempati ciri-ciri khuf, kita tidur bangun pagi esok tanpa buka khuf, tanpa buka kasut kita, boleh tak? Boleh. Hatta kita kencing, buang air besar pun boleh, kecuali junub je. Bila berjunub kena buka, kalau ikut riwayat yang ketiga ni, kan, kalau ikut riwayat yang ketiga.
Itu contoh mudah. Lepas tu ada satu orang tuan-tuan, masa saya pergi satu tempat ni, dia tanya, tapi ustaz, kasut kita pakai ni, kita masuk dalam toilet. Masuk dalam toilet. Toilet tu kan ada air atas lantai toilet. Air tu tak tahulah, macam-macam lah air tu, air kotor lah. Habis macam mana? Macam mana? Kita tak buka khuf, kita semayang dengan khuf tu, semayang dengan kasut kita tu. Macam mana? Ni, apa ni, para fuqaha perlis macam mana? Tuan-tuan mengaji kitab apa tuan-tuan tahu tak? Kitab ni nama dia Bidayatul Mujtahid. Bidayah ni maknanya permulaan. Nak start, nak mula tu. Starting, dia punya permulaan. Bidayatul Mujtahid, permulaan. Mujtahid ni, ni mujtahid belaka ni. Orang mengaji Bidayatul Mujtahid ni orang nak jadi mujtahid. Jadi kasut kita masuk dalam toilet, pijak air yang ada lantai tu, kotoran, najis dan sebagainya. Macam mana? Tuan-tuan, fake ni mudah je. Bila kita keluar dari toilet, kita pijak macam-macam kan? Pijak atas lantai semin lah, batang kayu lah, rumput, pasir, tanah, macam-macam. Lepas tu kita tengok tapak kita tadi, kasut kita tadi. Ada tak ciri-ciri najis pada dia? Warna najis ke? Bau najis ke? Benda-benda yang sifat-sifat najis ada atau tidak ada? Maka jika kita tengok pada kasut kita, tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa najis masih lagi ada pada tapak kasut, maka dia dianggap sebagai suci. Dia dianggap sebagai bersih. Kerana apa yang kita pijak selepas itu membersihkan alas kaki kita. Ini adalah satu contoh bentuk kemudahan yang syarak bagi pada kita. Jadi kenapa yang kita nak bebankan diri kita dengan soalan-soalan, dengan andaian-andaian yang tidak dinaskan dalam agama? Jadi kita kena perbetulkan tuan-tuan, sebab ini cara agama memberi kemudahan kepada kita. Sayang sekali jikalau kita pula yang sengaja menyusahkan diri kita. Baik, jadi berbalik kepada hadis yang kita baca tadi. Hadis yang pertama dengan hadis yang ketiga tidak sahih. Manakala hadis yang kedua dipertikaikan oleh para ulama, yang mana ulama menyebut yang kedua itu sebagai dhaif. Contoh dia kata, hadis yang kedua tadi. Hadis yang kedua yang kata 2 hari, 3 hari, 3 hari sampai 7 hari, kan? Hadis yang kedua, hadis Ubay bin Imarah. Dia kata hadis itu disebut oleh Abu Umar bin Abdul Bar. Dia kata hadis itu tidak sabit, yakni tidak sahih dan tidak memiliki sanad yang kuat. Maka dengan sebab itu dia tidak ada nilai yang cukup kuat untuk kita bandingkan dia dengan hadis Ali yang pertama yang kita sebut tadi. Maka dengan sebab itu para ulama dia mengunggulkan, dia mengutamakan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Manakala hadis yang ketiga tadi, hadis Safwan, walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis itu dinilai sahih oleh sebahagian ulama-ulama hadis seperti Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hazm. Maka dia kata bahawa secara zahir hadis itu nampak macam bertentangan dengan hadis Ubay. Tapi hadis Ubay tadi dia dhaif. Maka dia kata bahawa hadis Safwan adalah jawapan di atas pertanyaan mengenai waktu. Sementara hadis Ubay bin Imarah merupakan nas tentang tidak adanya batasan waktu. Sayangnya Imam Ibn Rushdi kata, sayangnya hadis Ubay itu tidak sabit. Hadis itu tidak sahih, dia dhaif. Kerana itu wajib mengamalkan hadis Ali dan hadis Safwan. Itu yang lebih jelas, dia kata. Itu lebih jelas. Cuma dia kata kedua-dua hadis itu bertentangan dengan qiyas, iaitu waktu sama sekali bukan termasuk perkara yang membatalkan taharah, kerana yang membatalkan taharah hanyalah hadas. Maksud dia gini, kalau tuan-tuan ambil air semayang, tuan-tuan pernah dengar tak air semayang ni batal selepas 3 hari? Ada tak?
Tak batal. Ada tak air semayang batal kalau dia seminggu? Tak. Selagi tuan-tuan tidak keluar angin, selagi tuan-tuan tidak qada hajat, selagi tuan-tuan tidak kencing, tidak buat benda yang membatalkan wuduk, walaupun tempoh dia lama, 40 tahun, ada tak orang 40 tahun tak pernah kentut, tak pernah kencing, tak pernah qada hajat? Kok lah ada yang mengaji tahap tinggi ni, menyebabkan Allah Ta'ala bagi karamah kat dia, kentut pun tak, berak pun tak, apa pun tak. Katalah ada, tapi kalau ada tu sakit sebenarnya tu. Yang tu bukan karamah tu sakit tu tuan-tuan. Yang tu kena pergi hospital cepat-cepat. Jangan duk kata, ustaz, saya dapat karamah ni daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Tak berak seminggu dah. Yang tu bukan karamah tuan-tuan, yang tu sakit. Tapi katalah seminggu tuan-tuan, buang air besar pun tak, buang air kecil pun tak, angin pun tak keluar, wuduk batal ke tak batal? Batal ke tak? Tak batal. 40 tahun tak pernah keluar angin, 40 tahun tak pernah kencing, batal tak? Tak batal. Tidur pun tak. Ni orang ke? Kan? Ni adalah siapa baru mengaji, tak tahulah apa, saya bukan niat nak hina orang tu, tapi kita pun pening kepala lah dengan orang hak mengaji benda pelik-pelik ni. Dia kata karamah imam tertentu, antaranya ialah dia sembahyang satu wuduk selama 40 tahun. Kita pun pening. Imam tu dia tak kencing ke? Dia tak buang air ke apa ke? Jadi Imam Ibn Rushdi kata masalah hadas ni, masalah taharah ni, dia tidak terikat dengan waktu. Sebab itu Imam Ibn Rushdi seakan-akan ingin memberitahu kepada kita bahawa selagi mana kita tidak buka khuf, dia kata sepatutnya kita boleh sapu atas khuf selama mana kita tak berjunub, sebagaimana hadis tadi. Tapi dia kata sayangnya, itu ayat dia, sayangnya kerana ada hadis hak dua tadi yang menunjukkan bahawa ada limit hari, maka dia kata menyebabkan para ulama mentarjihkan pendapat bahawa ada batasan hari, kan, 3 hari, 7 hari dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Kita akan sambung masalah yang ke-6, syarat mengusap khuf, dalam kuliah kita yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma